Seterusnya kita akan melihat kepada ciri-ciri aliran yang menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, yang pertama mengubah prinsip asas dalam akidah dengan mendakwa ajaran Islam termasuk dalam ajaran baharu. Jadi mereka mengubah prinsip-prinsip asas Islam, kemudian mendakwa itu adalah ajaran Islam yang baru. Okey, huraiannya adalah ajaran Islam termasuk dalam ajaran baharu yang disatukan bersama agama lain. Jadi dia ubah ajaran Islam itu. Dia gabung dengan agama lain, seperti mana ajaran Taslim. Ajaran Taslim ini kalau kita hendak kaji, boleh ke Kampung Seronok, Pulau Pinang, di mana ajaran ini dianuti oleh orang-orang Melayu kita yang berpakaian sama seperti kita, bertudung seperti kita, tetapi mereka ada rasul mereka tersendiri, yang mana rasul ini berada di Kampung Seronok. Mereka sekiranya mahu menganuti agama Taslim ini, perlu berjumpa dengan rasul mereka di Kampung Seronok. Mereka ada kitab mereka sendiri, mereka menunaikan haji di Kampung Seronok, dan mereka ada ajaran-ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam, seperti tidak perlu menunaikan solat, hanya perlu niat sahaja, dan mereka menghalalkan penzinaan melalui nikah batin, iaitu nikah batin ini adalah perkahwinan yang dijalankan secara langsung oleh Allah menurut mereka lah. Menurut mereka, Allah telah menikahkan mereka dengan seseorang wanita, contohnya dalam mimpi. Jadi itu adalah pernikahan batin. Jadi contohnya seseorang tok guru mereka bermimpi telah dinikahkan oleh Allah secara batin, secara direct. Jadi sebaik terjaga daripada mimpi, tok guru ini akan memberitahu pengikutnya bahawa dia telah bermimpi bernikah secara batin dengan anaknya, anak kepada pengikutnya. Jadi mungkin dalam keadaan terpaksa, si pengikut ini terpaksa menyerahkan anaknya, atau boleh jadi isterinya juga, kepada tok guru dalam keadaan terpaksa kerana hormat tersebut, atau juga kerana ditukar. Okey, boleh dikaji kerana ia hanya berada di negara kita sahaja. Okey, dan juga ajaran Bahai. Okey, ajaran Bahai ini atau Bahai merupakan suatu ajaran yang ditaja oleh penjajah sebenarnya. Ia merupakan ajaran yang wujud di negara Iran, merupakan ajaran percampuran banyak agama. Okey, dalam ajaran Bahai atau Bahai ini ada ajaran Islam, ada ajaran Yahudi, Nasrani, Buddha, Majusi, kebatinan dan lain-lain. Dia campur adukkan antara ajaran setiap agama menjadi satu ajaran yang baru, yang kononnya merupakan ajaran Islam. Okey, seterusnya aliran yang kedua, ciri-ciri yang kedua yang menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu mengagungkan dan mendewa-dewakan pemimpin sehingga menganggapnya maksum. Sehingga menganggap pemimpin itu sebagai orang yang bebas daripada dosa. Wujud kepercayaan bahawa pemimpin mereka adalah jelmaan atau sebagai nabi. Ya, ada pengikut yang begitu ekstrim mengangkat pemimpin mereka sebagai orang yang sama tahapnya seperti nabi. Malah bukan ada seperti nabi, tapi seperti Allah pun ada, sehingga menganggap, contohnya Syiah pernah menganggap Saidina Ali ini mempunyai zat Allah di dalamnya, sehingga mengangkat mereka ke tahap Tuhan, seperti i'tiqad dan ajaran Qadiani. Okey, kalau Qadiani ini menganggap dirinya sebagai rasul. Qadiani ini adalah ajaran yang muncul di India, yang juga merupakan pengaruh daripada penjajah. Okey, Qadiani ini merupakan ajaran yang menganggap diri dia sebagai rasul, diri dia sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi Isa, juga mempunyai kitab Al-Quran sendiri, kemudian mengharamkan jihad. Jadi sebab itulah Qadiani ini merupakan suatu ajaran yang ditaja oleh penjajah kerana mengharamkan jihad, kerana menurutnya jihad ini menyebabkan Islam itu dipandang serong sebagai suatu agama yang zalim. Okey, jadi kamu boleh cari
ajaran Qadiani ini yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India. Seterusnya, yang ketiga, menolak perkara yang qat'i. Qat'i ini perkara yang memang sudah tetap dalam Islam seperti zakat. Golongan sesat ini menghapus, mengubah, mempertikai atau membuat tafsiran yang menyeleweng terhadap Al-Quran dan hadis. Apa sahaja yang qat'i, contohnya seperti tadi, ajaran taslim, yang mana tidak perlu mendirikan solat, hanya perlu niat. Seperti yang kita tahu, ajaran ataupun kefarduan solat ini adalah wajib ke atas setiap orang mukallaf, kan. Jadi perkara tersebut adalah qat'i, wajib solat dalam keadaan apa sekalipun. Tetapi mereka telah menolak perkara ini dengan hanya cukup meniatkan. Okey, seterusnya, menolak hadis mutawatir atau umumnya menolak hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai, yang mustahil mereka berpakat hadis tersebut adalah dusta. Jadi mereka menolak hadis. Golongan ini terdiri daripada mereka yang anti hadis dan hanya berpegang dengan Al-Quran semata-mata. Jadi bila kita hanya berpegang kepada Al-Quran dan kita menafikan hadis Rasulullah, jadi bermaksud kita telah menolak kerasulan Nabi. Kerana kita menolak apa yang dibawa oleh Nabi, jadi bermakna kita menolak rukun iman, iaitu beriman kepada Nabi dan juga Rasul. Jadi kepercayaan ini secara tidak langsung menolak Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam kepada manusia. Seterusnya, ciri ajaran yang menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, mengubah konsep dosa dan pahala dalam Islam. Memberi kuasa penebusan dosa kepada seseorang seperti ajaran tarikat Al-Mufarridiyah yang diasaskan oleh Syekh Ma'mun Yahya dari Sumatera Barat. Jadi Syekh Ma'mun bin Yahya ini pernah tinggal di Mekah, tetapi tidak berguru dengan syekh-syekh yang mengajar agama. Dia hanya berguru dengan seorang syekh di Mekah tersebut dan mempelajari ilmu kebal. Jadi apabila dia pulang ke tanah air, ketika itu dia mengajarkan ilmu kebal dan juga perkara-perkara yang sengaja diwujudkan atau diciptakanlah, iaitu ajarannya yang menyebabkan masyarakat tertarik kerana ilmu kebal tersebut. Jadi Syekh Ma'mun ini pernah datang ke Malaysia dan pernah mempengaruhi golongan tentera dan polis dengan ilmu kebal tersebut, kerana baginya polis dan tentera tidak perlu lagi bersusah payah menjaga diri, kerana dengan adanya ilmu kebal tersebut mereka akan terselamat semasa menjalankan tugas. Jadi beliau pernah memberikan pengaruhnya di Malaysia suatu ketika dahulu. Jadi tarikat Al-Mufarridiyah ini, sesiapa yang mengikut tarikat ini digelar Al-Mufarridun, iaitu orang yang tinggal bersendirian dan menjauhkan diri daripada manusia lain untuk beribadat kepada Allah. Jadi dalam Islam tidak mengajar orang untuk tinggal bersendirian, tetapi dalam Islam kita sangat digalakkan untuk bermasyarakat, kerana itu ada hukum hakam yang berkaitan jiran dan pelbagai hukum lain yang berkaitan dengan muamalat atau pergaulan kita dengan manusia. Jadi Islam sangat menggalakkan kita untuk bergaul sesama kita dan bukan dengan duduk bersendirian beribadat. Jadi ini adalah bertentanganlah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Juga dalam Islam tiada kuasa penebusan dosa diberikan oleh Allah kepada mufti contohnya. Jadi mufti boleh mengampunkan dosa seseorang, ataupun seseorang tuan guru ataupun seseorang ustaz boleh mengampunkan dosa seseorang. Hatta Nabi pun tidak mampu untuk mengampunkan dosa, kerana yang mengampunkan dosa itu hanyalah Allah. Jadi konsep ini seperti yang kita dapat lihat berada dalam agama Kristian, yang mana mereka diberi hak untuk mengampunkan dosa penganutnya, iaitu golongan Paderi. Mereka mempunyai hak untuk mengampunkan dosa penganutnya setelah mereka membuat pengakuan dalam bilik kecil tu. Jadi konsep ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam.
Okey, wallahu a'lam. Semoga perkongsian serba sedikit ini dapat memantapkan akidah kita dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar dijauhi daripada akidah-akidah. Wallahu a'lam.